Good evening. Can you hear my voice? Boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh Oh, so, yang lain tak dengar? Dengar. Boleh. Alhamdulillah. Boleh je. Okay. So kita dah boleh mula. Can we start now? Boleh tu. Yeah, alright. Alhamdulillah. Okay. Saya Cikgu Nur Haida, mantan cikgu kimia and also mantan from SAAS as well. Tu yang saya tanya the other day, sama ada saya pernah mengajar di more efficient, because I remember bila saya tinggalkan SAAS, saya mengajar tingkatan 1B I think. Whether ada antara anak murid ni yang saya bercakap dan memberi tanggungjawab sekarang, saya harap dapat membantu. Alright, baik. So kita boleh mula dengan melihat pada PowerPoint. Okay. So bahannya. Okay. Pelajar nampak? Boleh dan masa saya bercakap ni, pelajar tengok sekali bahan yang saya bagi, tapi ini lebih kepada saya bercakap dulu, and then after this baru kita akan buat sedikit aktiviti. Okay, cikgu akan bercakap dalam dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan pelajar jika nak bertanya 6 minit buat check masa. Itulah 6 minit, alright. Okay, so nak bertanya tu boleh. Cikgu ni sebenarnya Cikgu Rahil yang membantu. Cikgu Rahil is my daughter, dia akan membantu saya. So kita mula. Okay, baik. Alhamdulillah dapat membantu pelajar-pelajar SAAS. Cikgu doakan semoga tahun ni tahun yang mencabar, but you still can keep your SPM examination, ya, because you really need it to pursue in your study. Alright, so kita mula. Okay, itu cikgu letak gambar tu SPM 2020, and yet you akan ambil SPM tu next year. And if you look at the PowerPoint, it's mentioned there, success it depends on you. Tak kira keadaan apa pun, you still have to take your exam, you still have to be ready. And then saya tak mau, kalau boleh kita pelajar jangan, do not be like the students in the picture with a lot of books, banyak sangat buku. Sebenarnya bila nak periksa SPM, you need not read books anymore like that. You should be doing question, buat soalan yang banyak. Okay, so macam mana kita nak lalui supaya kita tidak dalam keadaan seperti pelajar tu, ya. Okay, so yang penting sekali ialah preparation is the key, persediaan yang mantap. Cikgu ada ramai pelajar, my ex-students yang saya mengajar. In fact, diri saya sendiri masa saya belajar dulu, masa saya pergi sekolah sains dan masa saya pergi kat luar negara, the main important things ialah you need to prepare. It is one way to make you less stress, ya, tidak stress. So dalam preparation, of course, you need to plan. You kena plan, you kena tengok di mana your okey, sekejap ya. Ada pelajar masalah, so kita nak send skor dekat dia. Sekejap ya. Okay. Alright. Dan sabar dulu. So ada setengah pelajar dia minta passcode, so kita macam tu. Belum masuk lagi. Okay, yeah, alright. So we are good. Okay kan? Wait. Okay. Nampak? Student can see. Yes, macam mana mak nampak macam tu lah dia. Yes, alright. Alright. Baik, seperti yang saya cakap tadi, preparation is the key. You should know better. Anda patut tahu dan tahu tahap diri anda, dan persediaan yang adalah yang paling penting lah. So dalam persediaan, in your preparation, you need to plan. You have to plan
Planning ni banyak. You have to analyse your diri you. Apa you tahu, apa you tak tahu, and then from there you have to make preparation. How much work you going to do, bagaimana cara dia, kat mana, pada siapa you nak bertanya, and then you have to perform. Perform ni doesn't mean perform as an exam. The preparation involve a lot of performing lah. And then the concept practice make perfect. Cikgu memang tengok students yang nak score A minus, A plus, memang kena lot of practice, perlu. Okay, and the SPM punya for chemistry pun pelajar should know. Macam kita biasa kita dapat 60 exam paper. Actually 60 tu actually is already a B plus untuk SPM. So yang penting sekali ialah you need to practice. Okay, next, planning. When you plan to achieve a goal, anda merancang untuk mendapatkan sesuatu apa yang anda inginkan. Tak boleh just plan. If you just plan tapi you tak ada usaha, this is just a wish. Okay. Now, chemistry talk for today, apa yang saya nak bercakap ialah baju ni cuba. And Ibu akan tak ada siapa nak tengok ni tu. Technique of answering, okay, and question and answers. And look at the picture showing the person naik tangga tu. If you tengok betul-betul, it says that get to work, kena start kerja, and keep working, keep on doing. Prepare as much as you can, because masa tak lama kalau tengok betul-betul. Walaupun katanya SPM you all in February, if you fikir betul-betul, you only have about 3 months. So you have to keep on working and don't stop until you reach success. Okay. Right. Cuba tengok gambar yang cikgu letak kat sini. Dia panggil stimulus ni. Sekarang soal SPM dia banyak stimulus. Stimulus tu bermaksud rangsangan. What can you say about this compound? So saya nak kamu analisa and try to say at least skor 3. Trisha, cikgu akan silentkan kamu. Tak ada. Oh, there you go. Can. Sebab bila dia suara dia double. Okay, right. Kita balik semula What can you say about this compound? Apakah yang anda boleh katakan tentang sebatian ini? Tengok dulu, try to jot down at least 3 perkara yang anda boleh berkata atau bercakap tentang sebatian ini. Alright. So the first thing yang pelajar tengok kat sini ialah dia tahu bahawa ini adalah sebatian ion. This is an ionic compound. Macam mana dia tahu? Sebab dia nampak charge. The charges tu, positif dan negatif. Itu satu, ionic compound. Kalau ionic compound, what is the bond? The bond must be ionic bonding. So ada 2 kan? Ada 2. Ionic compound, it must have ionic bonding. And then what else can you say? The formula of the compound. You can see that the formula of the compound is LQ. You cannot say QL. It is LQ. Okay. Then what you can say ialah you can see that which one is the metal part. Yang positive charge tu mesti metal. So it must be the L. And then the non-metal must be Q. Dah 4 dah. The type of compound, the type of bonding, the formula, and also where does it come from? Which one is the metal, which one is the non-metal? Dah 4 dah, saya boleh cakap 4. Kemudian apa lagi? Metal tu from apa dia punya electron arrangement of L. Susunan elektron bagi L. Asalnya susunan elektron atom L. You have to say the L atom, which is 2.8.1. So daripada 2.8.1, you can know that this one is group 1. Okay. And then kalau paper 2, you have the periodic table, you can even determine the element.
sama dengan Q. Q, you can write the electron arrangement of the atom Q. Dengar bila cikgu cakap, cikgu kata atom Q ataupun Q atom. And the Q atom is asalnya ialah 2.7. 2.7. So it must be, mestilah dalam kumpulan 17. Ini panggil soalan, ini panggil stimulus. So soalan SPM, dia boleh bagi kamu gambar ni, dia boleh tanya macam-macam tentang gambar ni just by looking at the diagram. Okay, we go to the next diagram. Okay, what can you say about this compound? Okay, cikgu bagi you about 2 minutes. You tengok berbeza dengan the compound before. So tengok yang ni. Okay. Right. So this time kita nampak yang ni compound ni, kita tengok kita kata compound ni, yang ni. Okay. Yang anda lihat kat sini, sekejap saya nak ambil pen. Ambil pen. Okay. By showing the picture, give them some time to settle down. Okay. Okay, if you look at this diagram, okay, from here you know that this one ialah a covalent compound because it is sharing, perkongsian elektron. Hanya melibatkan elektron valence kat luar. This is perkongsian. When it is sharing, it must be a covalent compound. So what can you say about this? It is a covalent compound. And what is the formula? AD. AD. Yeah. And then from here, you will determine the type of particles. Macam just now, you can see the charges. Okay. Yang just now, you have the positive and negative charges. So this one, the particles are ion. Macam ni, there's no charges. So the particle must be molecule. Yeah. And then you can also determine dia daripada what sort, elemen mana, unsur yang mana satu. If you look at A, kalau kita tengok kat luar dia kan, dia 2.246, 2.7. Asalnya the atom is 2.7, must be group 17. And you tengok kat D pun sama 2, 4, 6, 7. So 2.7. So this one could be the same element, could be Cl2, the same element 2.7, 2.7. Oh no, it must be fluorine lah sebab dia ada 2 shells sahaja. Yeah. So soalan-soalan SPM sekarang, just by looking at the picture, they can ask you question about this. Then they can also ask you to compare. Pernah ada soalan, dia bagi gambar macam ni, dia bagi gambar ni, so kalau you compare, dia panggil compare and contrast, bermaksud banding dan beza. Apa yang sama tentang dua-dua ni? Yang ni dengan yang ni. Yang sama ialah the electrons yang involved, electrons that is involved in the to achieve the compound, nak mendapatkan compound itu semuanya valence electron, semua yang di luar. Okay, semua yang kat luar, yang dalam tak main peranan pun, only the valence electron. And what else can you say yang sama? Both of the compound, the elements try to achieve stable electron arrangement. Cuba mencapai susunan elektron yang stabil. Itu yang sama. Yang tak sama, yang macam kita sembang tadilah. Kita kata the type of compound, the type of bonding. Macam ni covalent compound, so it must have a covalent bond. Macam tu. In fact, from here you can even mention about the physical property. Kita bercerita pasal physical property. Physical property yang paling penting is the melting point and boiling point. Because kalau kita tengok kat sini, this one consists of charges. Maknanya dia mesti ada strong force between ion. Yang ni saya nak student dengar daya yang kuat antara ion. Kalau boleh jangan guna perkataan electrostatic force. Kalau boleh guna simple word sahaja. Okay, strong force between ion.
So that means dia punya melting point and boiling point is high because it need a lot of energy, a lot of heat to overcome this force. Kalau boleh dicatat these words lah yang saya sebut tu. Iaitu strong force between ion, daya yang kuat antara ion, maka banyak tenaga, a lot of energy, banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya. Dengar ayat saya, mengatasi. Saya tak kata memutuskan daya, mengatasi daya. Strong force between ion needs lot of heat to overcome the force. Kalau daya kita kata overcome, mengatasi. Kalau bond kita kata to break the bond ataupun memutuskan ikatan. So covalent pula, here you can see that there are no ions, no charges. So this one, dia punya force is weaker. So dia punya ayat ialah weak force between molecule. Kita tak guna ayat van der Waals. Daya yang lemah antara molekul. So it needs less heat to overcome the force. Memerlukan tenaga yang kurang untuk mengatasi daya. Kalau pelajar tengok, kenapa cikgu asyik tekan pada ionic and covalent compound? Sebab ini asas, basic. Yang pelajar kadang tak sure, tak pasti, ayatnya tidak betul menyebabkan hilang markah. Baik, cukup tentang ionic and covalent bonding. Cuba kita tengok pada stimulus yang lain, iaitu yang ini. Harap pelajar nampak, kita ada di sebelah kiri, kita ada gula in the form of sugar cubes or cube gula, and di sebelah kanan kita ada granulated sugar or gula pasir. So the question ialah which dissolve faster? Yang mana larut lebih paling cepat lah, dissolve faster. Saya rasa ini siapa tengok pun yang bukan belajar kimia pun boleh kata mestilah granulated dissolve faster. Kan? Itu adalah orang panggil soalan yang semua orang boleh jawab. Cuma pelajar kimia should be able to describe ataupun menerangkan dengan lebih mendalam. Dia boleh kata why? Why this one dissolve faster? Because the size is smaller. Dengar ayat saya. Size lebih kecil. Kita tak kata size kecil. Size lebih kecil, smaller. Why kita guna the word smaller? Sebab kita tengah compare. Okay. Lepas itu kita boleh kata the collision between the sugar particle is more. Itu antara dia punya reason lah. Sebab saya tak nak pelajar guna collision theory. Saya cuma tanya which dissolve faster. And of course a student will say smaller size, larger total surface area. Pelajar kimia should be able to say that lah. Size lebih kecil, jumlah luas permukaan lebih besar. Ramai pelajar lupa perkataan jumlah. Mereka kata luas permukaan besar. Salah, jumlah luas permukaan besar. Okay, itu this one is relating to the topic of rate of reaction using everyday example. Okay, we go to the next example. Kita tengok pula yang ini. Kita nampak dua kerusi. Okay, yang sebelah kiri on the left is the chair made of alloy, and sebelah kanan is the chair made of plastic. The question is, which chair is better? Kursi mana lebih bagus? Saya tengok kalau kita tunjuk dekat kita punya adik ke dekat mak kita kan, some people will say both. Tu kebat dia, sebenarnya both are good. Dua-dua bagus. Kalau tidak buat apa dia orang buat, dijual dalam pasaran, dan bagusnya mengikut kepada kegunaannya. It is good based on what it is used for. So try to think, at least kalau boleh, tengok dulu dekat alloy, try to think kebaikan alloy, cuba fikirkan the advantage of using a chair made of alloy, and after that, think of an advantage of chair made of plastic. This one is about, tajuk dia ialah bahan buatan dalam industri, manufactured substance in industry. Okay, this one is alloy.
Yang ini adalah plastik. So cikgu nanti akan cerita sikit lah, ingatkan balik sebab cikgu tahu tajuk ni adalah tajuk yang kurang pelajar sempat belajar masa akhir tahun 3 tahap 4. So what is alloy? Actually alloy ni is a mixture. Alloy adalah campuran. Is a mixture. Ayat dia ialah mixture, campuran. Mixture of what? Mixture of two or more metals. Atom logam, two or more metal atoms. Okay, and then there is also stainless steel. It is made of metal and non-metal. The rest of the alloy generally are metals and metals. Okay, what is this? This is the topic polymer. Polymer ni kita cannot say mixture, kita say combination ataupun combination of monomer to produce a long chain of molecule which is called polymer. Okay, polymer adalah cantuman, combination of lots of monomers to produce a large molecule, untuk menghasilkan molekul yang besar iaitu polymer. Baik, sekarang saya dah cakap banyak tentang alloy dengan polymer. Sekarang kebaikan alloy. Saya rasa most of you will say it does not rust. Tidak berkarat. Okay, kita sebut kebaikan dia, kita jangan compare. Both are good. So kita kata it does not rust, does not corrode. Maybe you can say that it is light, dia ringan. Okay. Some student kata it has a good, a finishing. Dia punya warna dia berkilat. Alright. Maybe you can say it is cheap. Same goes for polymer. Okay, polymer yang kita nampak kat sini, kita can say that dia adalah ringan. Okay, light. Kita boleh kata dia adalah murah. Tapi yang ketara between them ialah you can see that the polymer is brightly colour. So kebaikan polymer lah, you can manufacture it. Kita boleh pembuatannya dengan berbagai warna ikut bentuk yang kita nak. So soalan K-BAT sekarang, dia sebenarnya dia bukan nak compare yang mana bagus. Sebenarnya dia nak kita tahu both ada advantage, kebaikan, dan both ada disadvantage. Semua pelajar tahu disadvantage of polymer. You tak boleh burn polymer ni. Kalau you burn polymer, dia akan keluarkan toxic fumes. Tak boleh. Okay. That one adalah stimulus ataupun comparing of alloy and polymer. Okay, kita boleh proceed to the next stimulus. Kalau masih ada lah stimulus yang saya buat ni. Okay, dah tak ada, kita pergi kepada paper 1 ya. Paper 1 ni saya nak cerita sikit saja paper 1 because actually we don't have much time to do question on paper 1. Cuma saya nak cakap bahawa paper 1 dia punya masa which is 75 minutes. Yang pelajar tahu ialah there ada 50 question. But saya rasa most students know or maybe don't know. I hope students ambil tahu yang bahawa out of 50 there are 25. Ada 25 soalan aras rendah. Jadi kalau kita banyak buat latihan, we can get the 25 low level question. And there are the 15 soalan moderate which is soalan aras sederhana. Hanya 10 sahaja soalan aras tinggi. And then apa yang diuji dalam paper 1? Apa yang dia uji? Dia uji your pengetahuan. Pengetahuan anda iaitu your knowledge. Ada 20 question about knowledge. Okay, soalan knowledge macam apakah nama khas kumpulan 1? Semua pelajar tahu kan, kumpulan logam alkali kan, ataupun alkali metal, itu semua knowledge. Ataupun what is the meaning of isotope? Okay, apakah makna isotope? Ataupun beri contoh isotope dalam kehidupan seharian. Give one isotope and the uses and is used in daily life. Itu soalan jenis pengetahuan, knowledge. Ada 20. So if you read, you can get this question. Baca. Then dia ada 15 questions soalan understanding, soalan faham. Soalan faham ya. Macam kita punya soalan faham like biasa contoh yang saya bagi, kita kata
why is sodium is in group 1? Kenapakah natrium diletak kumpulan 1? Saya rasa student boleh jawab tu kerana dia mempunyai satu valence elektron. It has one valence elektron. Tu soalan faham lah. Okay, and then application adalah soalan aplikasi, ada 15. Aplikasi sekarang more to kebat lah, yang mana melibatkan kegunaan ataupun kebaikan ataupun kelemahan dalam kehidupan seharian. Okay, jadi dan daripada soalan yang 50 itu, sekarang HOTS dah ada about 60%. Terutama soalan-soalan di belakang. Setengah pelajar ingat HOTS ni, kebat ni adalah tentang soalan-soalan daily life. Sebenarnya tak. Sebenarnya pengiraan tu adalah HOTS. Penggunaan persamaan kimia, using the chemical formula, chemical equation adalah also HOTS. Okay, so we go how to get good marks in paper 1. Student biasa tanya saya, cikgu, how to score, what should I get to score paper 1? Of course you have to know your level. Alright, so to do well in paper 1, you need to do drilling. Dia panggil latih 2B. Okay, pelajar yang paper 1 dia tak kuat, you latih 2B, the first 25 question from past year. Okay, kalau kita buat soalan 2017, 2018, 2019, you would have you have done 75 questions. Then if you have more time, you drill some more. Why you need to drill? Because satunya ialah you need to get used to the style of the SPM question. In fact, you should be doing the 2019 question, the first 25. Okay, and then kalau if some of you if you feel that you are, you think you can do better, then to get the 10 aras tinggi high level should be the one at the back. I mean at the end of the question, starting from question 35 to 50. Yeah. So if you want a good result, I mean a good achievement in your paper 1, actually you should target for 40 per 50. For those who want to get A+, 45 per 50. But then you have to remember, it's not easy to get 45. Where soalan apa yang memberi masalah? It's soalan calculation. So untuk hari ini kita ada a bit of calculation lah yang kita kena atasi dan cuba belajar supaya kita boleh buat dengan lebih yakin. Okay, so we go to the next one is about paper 2. Paper 2 ni kertas yang saya ni jadi ketua lah, ketua pasukan macam yang Cikgu Halimah tu tulis. Saya bukan ketua pemeriksa, saya ketua pasukan untuk 3 state lah. Bermula pada Johor dulu, ketua pasukan ke Johor, and then lepas tu saya pindah ke Kedah menjadi ketua pasukan negeri Kedah. Then bila saya datang ke Selangor, ketua pasukan negeri Selangor. Ketua pasukan bermaksud dalam satu state tu ada maybe ada 6 kumpulan, saya one of the ketua. Okay, baik. Nah ni muka ketua ni. Okay, apa tu? We have 5 more minutes. So okay. So pengalaman, sudah 5 minit saya cerita lah. Pengalaman marking paper 2 and then rasa macam terkilan that some students do not know the mistakes yang the students do in answering. They just simply answer losing mark just like that. Yang ni kita tak nak lah. So sebab tu kita share. So most of us ketua ataupun ex-ketua, we all will try to share as much as we can untuk membantu pelajar. Jadi saya bukan sahaja maksudnya bukan sahaja as a ketua, bila saya mengajar saya pun nak student saya score. So saya memang mahir bahagian nak pastikan pelajar dapat A+. Okay, mahir tu. In a sense that saya boleh train pelajar. Macam tadi saya kata, if you want to do well in your paper 1, you have to drill. Drill tu kat mana? The first 25 question you kena buat. If you are confident enough you can do better, bila dapat lebih baik, then you do 30 to 45. But if you are much better aiming for A+, then you need to get 45 above, then you kena buat the
question yang di belakang. Latih kat belakang. Kita ada lain cara untuk pelajar yang aras tinggi. Pelajar aras tinggi kita tak drill dia orang soalan yang awal. Kita drill dia orang semua soalan yang belakang. Iaitu soalan pengiraan dan seterusnya. Kalau paper 2 pula, kita ada cara kita. Kemahiran saya ialah soalan esei lah. Soalan esei. Kita boleh train student macam mana nak dapat markah 18 ke atas. Bukan main-main 10, 15, 18 ke atas. How to answer understanding what the question want. Student just answer without really understanding apa soalan tu nak. Dia jawab aja. Tak mau macam tu. And then buat tulis esei seperti esei, itu salah. Kalau kimia, you answer essay like you just answer structure question but in a form of long answer. You read the question then you answer. Bukan macam writing long essay. Some students they can answer good essay 1 page and they can get ready 15 per 20. But some students answer sampai 2-3 pages, they only manage to get 10. Alright. Okay. So students nampak Okay, boleh mula kita mula. Okay, cikgu mute untuk semua ya. Sekejap ya. Alright, good. Okay. Baik, kita we going to continue for tips for paper 2. I should be looking here. Tips for revision for paper 2. Because our target ialah for paper 2 lah. Okay, paper 1 kita dah beri tadi, drilling. So paper 2, tips for revision for paper 2. Do the first 3 question from year 2019, 2018, 2017. Do it untuk memastikan kita betul-betul faham kehendak soalan. Sebab ini soalan yang aras rendah sederhana. Untuk essay, kita latih soalan 7 dengan soalan 9. So you need to do some, macam tadi kita kata kan, kita plan and then kita do work and then kita perform. This is what we are doing. Okay, next adalah, macam saya katalah, I can do it, believe in yourself. Kita ni kan orang yang belajar chemistry, so we have to think like a proton and stay positive. Okay, checklist. What should I know? Okay, what should you know? Okay, pertama ialah ni success checklist equation. This is what, kalau tengok kertas yang cikgu bagi, ni yang kita kena check, equation. Equation ada 3 type of equation dah. Chemical equation, ionic equation, half equation. Persamaan kimia, persamaan ion dan persamaan separa. 3 ni. Ni semua yang basic. Kemudian calculation. Calculation, penggunaan cara nak kira mole. Mole ada 2 types nanti kita tengok nota kita nanti. And then using the equation to apply mole ratio. Then when kita dah boleh buat calculation, kita boleh guna mole ratio. Kita mesti make sure kita punya jawapan tu unitnya betul. The correct unit and then mesti SI. SI kat sini ialah antara yang saya nak ingatkan lah. SI unit ni students eja, tak boleh eja. You have to use simbol. Macam saat or second you have to put S. You cannot spell it out. Diagrams kita biar dulu. Diagrams and observation. Yang for today observations, pemerhatian. Apa yang pemerhatian setengah pelajar dia tak tulis pemerhatian. Dia beri kesimpulan. Patutnya pemerhatian tu for example brown solid ataupun pepejah perak. Ini dia boleh kata pepejah kupra ataupun copper metal. Padahal soalan tu kata observation. And then description yang eksperimen ni dia banyak dalam essay. Kalau soalan struktur pun this part will be yang dekat soalan 4, 5 dan 6. Soalan aras tinggi dan aras sederhana. Okay, so now tengok kertas yang cikgu dah bagi pada pelajar. Kalau tengok kertas tu, okay, yang ni kan. Okay, saya harap pelajar dah cuba buat atau cuba buat sedikit dengan laju. Yang ni semua formula yang saya minta kamu tulis ni adalah formula yang saya guna dalam persamaan in the equation. So
Cuba buat dalam 5 minutes. Okay. And then formula-formula yang saya minta lah. Okay. Zinc carbonate. Kalau pelajar tengok, apa yang saya bagi tu actually is apa yang pelajar akan guna di dalam nak menulis persamaan kimia. Okay. So try to do that first. Answer is here. Ya. So nanti bila ni just tutup saja. Okay. Sila bukan dia. Berapa minit lagi? Okay. Bisa ada answer lah. Okay. So you can show the answer. Terus So students kat sini saya dah buat jawapan dia. You can check the answer. Saya really hope that you did ada buat lah. Tu cikgu tulis dalam yang megah tu. Okay. Nampak ni semua yang basic ni. Zinc carbonate. Ya. Lepas tu ZnCO3. Yang pelajar selalu salah yang ni. K2O ni. Selalu salah. Ya. Copper sulfate, CuSO4, zinc sulfate, zinc nitrate, CuO, ada pelajar tulis Cu2O, salah CuO. NaCl ni paling basic, janganlah dapat salah. And then kalau pelajar tengok 8, 9, 10 ni adalah formula-formula of the strong acid. Macam sulfuric acid ni pun janganlah salah. Okay, sekarang cuba gunakan the formula of the compound and the acid to write chemical equation. Yang ni the first one, tu saya dah tunjuk tu. Yang paling simple chemical equation, markarnya banyak, 2 marks. Okay, HCl plus NaOH dapat NaCl plus H2O. Ya, yang ni. And the next one, yang ini adalah CuO plus H2. Apa je tengok yang ini okay. CuO okay plus H2. H ni mesti H2 sebab it's a gas. Okay. Yang in this one is for the topic 3 persamaan kimia. Formula, chemical formula and persamaan kimia. Okay. CuO plus H2 ya. Also yang favorite-nya. And then number 3, nitric acid react with zinc powder. Okay. Jadi kat sini kalau tengok from the question, cikgu tak bagi dia punya produk. Pelajar kena tahu sendiri. Dah lah kena tahu produk. Lepas itu pelajar has to be able to write the formula. Okay. Be able to write the formula, be able to balance. Sebab itulah soalan-soalan yang melibatkan chemical equation of persamaan kimia dipanggil aras tinggi. Banyak kemahiran kat situ. Pertama, must be able to write the chemical formula. Mesti boleh tulis formula kimia. Lepas itu, must be able to write the chemical equation. Kemudian must be able to balance. So pelajar tengok ada 3 kemahiran ke situ. Sebab tu dia panggil aras tinggi. Dan soalan-soalan inilah soalan aplikasi. Jadi rugi kalau tak tahu. Sebab kalau kita check banyak dalam paper in fact 2019 banyak sangat persamaan kimia, persamaan ion, persamaan separa. Okay. And then number 4, potassium metal burns in oxygen gas. Okay, that one is a group 1 soal periodic table kan. Okay. Itu saya letak. Dan kita give the answer sekejap lagi. Okay. Yang ini pelajar buat sendirilah semua ni. Saya cuma bagi latihan kat sini yang mana the chemical formula is being used dalam chemical equation. Sekarang kita nak tulis ionic equation. Ionic equation. Next page. Ionic equation, saya nak ajar macam mana nak tulis ionic equation. Some of you can write ionic equation, tapi saya nak ambil kesempatan ni nak ajar ionic equation. Saya nak buat number 1 and number 2. Ini sekejap lagi I do on the board ya. Okay, let me get it ready first, which is
Okay. So the reaction is sulfuric acid plus zinc carbonate. So we have to write the chemical equation first. So sulfuric acid H2SO4 plus copper carbonate. Ini banyak dalam tajuk salt, dalam tajuk rate of reaction. Okay. So you know that a carbonate dengan acid, you will get the salt to garam, iaitu copper sulfate. Lepas tu you will get a gas, carbon dioxide, carbon dioksida, and of course water, iaitu air. So yang ini luckily tak payah balance. No need to balance kan? Macam ni kalau chemical equation macam ni maka dia 2. Yang ni 1 mark, yang ni 1 mark. Okay, dan saya nak ingatkan pelajar, kita jumpa pelajar pakai equal sign, jangan pakai ya. Tak boleh. Yang ni dia akan tolak poin yang kedua, pertama, kedua sampai dia. Lepas tu jangan tulis dia punya physical state. Takut kamu tersalah. Physical state selalu pelajar salah kat sini. Sini physical state dia liquid. Okay, dia bukan aqueous. Ataupun bahasa Melayu dia cecair. Senang jangan tulis. Okay. Sekarang kita nak guna ni, nak tulis ionic equation. Nak tulis persamaan ion. Okay, ionic equation ada pelajar senang tak tahu. Okay, so ionic equation, saya salah ajar pelajar, always remember 3 perkara. Pertama ialah remember S ni solid ataupun kita tulis P pepejar, and then L ni liquid ataupun CE cecair, and G to gas. Okay, if the physical state is in this state, you need not ionize it. Dia akan kekal dalam bentuk ni. Okay, so kita tengok kat sini. Yang mana satu solid? Yang ni. Ni kekal. Okay, and then mana lagi satu? Oh yang ni gas kekal. Yang ni liquid kekal. So you don't do anything to it. Ramai pelajar salah kat sini. Dia ingat copper carbonate ni because copper carbonate react dengan acid, dia ingat benda ni ionized. Tak. Ini maksudnya ionic equation is dissolve in water. Carbonate ni tak dissolve in water. So yang jadi ions adalah yang ni. So nampak ni ada 2. So dia jadi 2H positive. Okay. And sulfate ni sulfate ion. Yang ni kekal. Maksud yang ini ialah garam larut. So dia jadi soluble salt, copper 2 dengan SO4. Okay. Jadi kita ionic equation bermaksud the substance or the ion or the substance that are involved in the equation. Yang tak involved bermaksud no changes like this one. Can you see? It's still the same. So we tak include ni, tak masukkan di dalam ionic equation. Okay, kita dapatlah jawapannya. 2H positive plus CO3 produce Cu2 positive plus CO2 plus H2O. Okay, maybe pelajar kata, teacher, this is not important. No, it is important in salt, tajuk garam, tajuk rate of reaction. Bila pelajar nak terangkan collision theory, because ini dipanggil reacting particles. Reacting particles. Bahasa Melayu dia zarah yang bertindak malas. Jadi kita akan kata the particles yang collide, hydrogen ion and copper carbonate collide. Frequency of collision, okay? Frequency pelanggaran antara ion hidrogen dan copper carbonate meningkat, bertambah. Inilah cerita dia dalam tajuk rate of reaction. Okay, we try the second one and the rest kita buat sendiri. Kita ambil yang number 4 lah, because number 4 ni lagi senang. Number 4 ni is dipanggil penyesaran or displacement, which is very important in electrochemistry or redox. Ya, so kita pandang yang ni. Okay, so yang ini kalau pelajar dia tahu yang mana tidak balas, lagi senang. Dia tak payah nak buat kaedah potong. Dia tengok magnesium, so dia tulis yang persamaan
kimia, magnesium plus silver nitrate. Ag. Okay. See? Ability to write chemical formula. Lepas itu kita dapat magnesium nitrate, and magnesium nitrate ialah NO3 bracket 2, and the silver disesarkan, displaced. Okay. Ni 1 mark, balance 1 mark. So balance ada 2, yang ni kena ada 2. So yang ini mesti ada 2. Okay. So now nak tulis ion equation. Ion equation is very simple. Yang ni stay, yang ini stay. So yang ini ionize. So yang can you see 2 nitrate ion, 2 nitrate ion. So di sini tak dah nampak dia akan dipotong. So the answer will be Mg plus 2 because ini kan ion. So Ag positive produce, yang ni ion, Mg 2 positive plus 2Ag. Ini selalu keluar periksaan. Tolong berhati-hati. Di mana belajar salah kat sini. Lepas tu suka tulis Ag 2 positive. Sebab dia ingat yang ni kan. Mg plus Cu 2 positive produce Mg 2 positive plus Cu. Dia ingat yang ni pun silver tak. Alright, jelas ya? Jadi praktis sendiri ya. So now kita ada number 4. Number 4 tu ialah writing half equation. Nak tulis half equation pula. So saya bagi soalan kat situ, saya bagi markah sampai 6. Kalau baca tengok reaction between sodium iodide solution and bromine water. Persamaan larutan natrium iodida dengan air bromine. Tulis half equation. Lepas itu determine type of reaction. Bermaksud determine sama ada oxidation or reduction, penentuan pengoksidan atau penurunan, dan tulis redox equation. So pelajar tanya saya, cikgu, what is redox equation? Redox equation is ionic equation lah. So cikgu Rahim saya buat Okay, mari kita buat sama-sama. Sekarang kita nak tulis half equation pula. Ni pelajar yang nak dapat A plus A minus A, ni kita kuat ni lah. Okay, mari kita buat ya. Dia kata write half equation. So pelajar nampak sodium iodide solution dengan bromine water. So sodium iodide yang ni. Ni sodium iodide. Okay. Lepas tu bromine water. Okay. Ya. So dekat sini kita nampak sodium iodide, half equation is the iodide ion. So kita membuat iodide mestilah jadi iodine. Buat slow-slow kan? Okay. Negatif mesti buang sebab sini tak ada. Jadi macam ni. Lepas itu iodine tak boleh wujud sebagai mono. Must be di. Tetap 2. So naturally yang ni jadi 2. So 2 negatif, yang ni pun jadi 2. Selesai. This is half equation. What is half equation? It has ion and electron. Half equation. Ionic equation do not have electron. Okay ya. So students yang understand oxidation, this one they tahu. This one is donate electron. Or if they tak tahu, tengok charge dia negatif. This one tak ada charge. Kosong. Negative 1 to 0, number naik. So this one is oxidation. Okay, now we write for this one pula. Br, if you don't want to write Br2, you write Br first pun tak apa. So Br, dia akan terima the electron. So kita buat plus E dulu. So bagi dia charge negatif, dia jadilah ni. Kan? Boleh ke Br exist as mono? Cannot. Put 2. So if 2, need 2. Produce 2. Right? So dia pun kata, receive electron. Dia tahu is redox. Double check. 0 to negative 1. Number turun. So this is reduction. So this one is redox. So we going to write a redox equation, which is ionic equation. So kita campur lah ni. So kita ambil ni. So macam kita belajar simultaneous equation ni, dia bakal kan. So akhirnya kita dapat plus Br2 produce I2 plus 2Br negative.
very important for this year. Yang kita rasa risau ialah tajuk redox, dipanggil displacement of the halides. Penyesaran halida, penyesaran halides iodida menjadi iodine. Lepas tu saya minta observation. Dia tengok soalan ni. 6 markah kat mana tau? Dia nak 6 markah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 2 markah ni. Itulah 6 markah dia. 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu balance 6. Kemudian write 2 observation. So dia pun tengok apa observation dia. Dia nampak iodine ni. So you know the colour of iodine is apa ni? Brownish red. If you say brown pun kita happy, perang pun kita happy, sebenarnya dia perang kemerahan. So this one is colourless. Semua halida, chlorida, bromina, iodida colourless. So dia punya apa ni? Observation is colourless to brown. Alright? And then here brown to colourless. Okay? Jadi kat sini you dah bagi dia punya observation. So saya bagi 2 marks. So dia punya jawapan ialah larutan tidak berwarna menjadi perang. Larutan perang menjadi tidak berwarna. Okay? Lepas itu saya tambah lagi. Ni soalan aras tinggi ni. Tambah lagi 5 markah. Explain how to carry out the experiment. Lepas itu prove the presence of the product iodine. 5 markah. Okey, jadi sekarang pelajar kena terangkan macam mana nak buat. Oh, tak susah, bahan dah ada. Kan macam mana nak guna bahan ni nak buat penerangan. Jadi bila pelajar dah tahu ni nak buat eksperimen, we need the apparatus. Radas apa nak pakai? Dekat sinilah keluar. Apa ni nanti bila saya sembang lagi, apa dia kena ada? Kena ada the apparatus. Apparatus tu, apparatus mesti suitable, mesti sesuai. Tak boleh pakai bingka, tak boleh pakai conical flask. Yang boleh kat sini hanyalah test tube atau boiling tube saja. Kedua, apa dia punya bahan? Okay, ni dengan ni. Macam mana? Berapa banyak nak masuk? Kena ada dia punya volume. Okay? Okay. Kalau nak pakai test tube, paling besar 10 cm padu. This one 20 cm padu. Right? So, kita mesti letak volume tu, let's say 2 cm cube, 2 cm cube. Okay? Bahan ada, tapi how much nak pakai? Next pula, action. How to do it? Okay, kita macam pour. Okay, pour. So, the action ialah pour. Tuang. Lepas itu, how to get good result? Shake. Dalam kepala pelajar, 5 mark. 5 mark. Lepas tu, dia suruh test whether iodine is present. We know iodine is present. So, apa bahan yang kita pakai? Biasanya kita pakai starch water. Air, starch solution, atau kita pakai bahasa Melayu dia, air, kanji, ataupun larutan kanji. Dalam mana bahan dia? Balik asal pula, macam mana? Banyak mana nak masuk? Kanji tak boleh tuang saja, kena pakai titis. A few drops. Kalau tak mau a few drops, kata a liter. A liter, a few drop, beberapa titis. Masuk perlahan-lahan. Itu satu markah tu, dia panggil precaution. Dan apa colornya? Dapat. Siapa yang belajar bio, tak belajar bio pun tahu, dia akan jadi biru hitam ataupun blue black ataupun kita terima dark blue. So dapat tak mana 5 markah ni? Okay, 5 markah dia, method dia punya kaedah, 2 markah, yang ni dengan ni. Lepas itu langkah dia punya langkah berjaga 3, masuk apa? 4, hasil 5. Bila pelajar jawab, fikir apa benda. Bahan dah dia bagi, macam mana?
Okay, so we can show the answer kalau student nak tengok jawapan dia. In detail lah, tu jawapan tu lah. Jawapan dia, they can in fact look at the method or they can in fact look at the answer. Ada soalan kelas? Ada soalan tanya lah. Okay. Can we use other than I kanji? Of course we can. Kalau siapa nak tanya. Okay. Pelajar yang cekap dia akan tanya boleh pakai sembai kanji. Of course kita boleh pakai CCl4. Tetrachlorobutane. Tapi kita tak dapat blue black, kita dapat purple. Dapat warna ungu. Purple color atau ungu. Si student kalau lah tak tahu sangat always jangan lupa ketan shade ni. Ini bila marking tak ada apparatus, tak ada. Ya. Okey, apa tu, masukkan 2 cm badu air bromin ke dalam natrium hydrida. Kat mana buat eksperimen? Dalam tabung uji. Masuk bawah banyak. Kalau tak mau kata 2 cm badu, guna perkataan sedikit. A few drops. Ada. Beberapa titis. Bila nak guna bahan nak uji, mesti ada observation. Lepas itu mesti ada langkah berjaga. Shade few drops. Student tak tahu tau yang naked marks. Add carefully. Ini semua markah. And then guru penanda akan minta markah untuk pelajar. So sebenarnya pelajar, soalan aras tinggi ni adalah soalan peluang 4 markah. Tapi pelajar takut. Tengok markah banyak tak nak jawab. Kat sini lah dia should score. Okay, then we can go to the next one, which is question or calculation. Alright. Okay, calculation ni question. Question or calculation ni. Di situ. Cuba tengok kat situ. Okay, So kalau student tengok, cikgu bagi apa dia formula yang kenalah tahu mole iaitu mass divided by RM. This one is for solid. Okay, dan jika ada benda tu solution, mesti ada concentration. So maka di sini kita pakai MV per thousand ataupun molarity times volume divided by 1000. Ya. And C ialah mole ratio. Mole ratio ni sangat penting dalam calculation. So you see, dia melibatkan chemical equation, melibatkan mole ratio in calculation. So that is why ini dipanggil aras tinggi. Ya. Jadi sebenarnya pelajar jangan takut soal aras tinggi. Boleh. It's only that kita kena cuba. So kita tengok question. Tengok question ni, saya pakai bahan yang tadi je. Excess marble chip. Pelajar kena tahu apa marble chip. Marble chip ialah kalsium karbonat. Kalsium karbonat campur dengan hydrochloric acid. Dia bagi molarity 0.5. Molarity ni ialah concentration, kepekatan, dan volume dia 100. Okay, dan dia minta kat situ write the chemical equation. So saya nak pelajar tulis dulu chemical equation. So you write chemical equation, marble chip CaCO3 plus HCl. So carbonate campur HCl, you are going to get dia punya salt, garam dia, CaCl2 plus carbon dioxide plus water. So then you can balance the equation. So you're going to get CaCO3 plus 2HCl, 2HCl dapat dia pakai dapat CaCl2 plus H2O plus CO2. Kat sini dapat 2 markah. Okay, 2 markah. Kemudian dia minta kita calculate the volume of the gas produced. Calculate the volume of the gas produced. So I want to show on the board. Yes. Okay. Let me get rid of this first.
So by now, I hope the student have written it is a calcium carbonate.